Assalamualaikum kepada anak murid Ustazah yang dikasihi. Semoga anak-anak Ustazah sihat pada hari ini. So hari ini Ustazah akan memulakan pengajaran berkenaan dengan kata terbitan. Hari ini Ustazah akan mengajar tentang imbuhan awalan. Okey, sebelum kita memulakan berkenaan dengan imbuhan awalan, kita kena tahu dulu apa itu kata terbitan. Okey, sekarang Ustazah akan terangkan apa itu kata terbitan. Okey, dalam slide yang Ustazah berikan itu, kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Nak katanya semua kata dasar yang mempunyai ataupun yang dapat imbuhan tu. Nanti kita tengok apa itu maksud imbuhan. Okey, seterusnya, apa maksud imbuhan? Selalu kita cakap, okey letakkan imbuhan. Okey, apa itu imbuhan? Okey, imbuhan ialah unit bahasa yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan maknanya. Okey, bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat dan harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Okey, sekarang ni Ustazah ada letakkan bentuk morfem. Okey, maksud morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau yang lebih kecil, maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Misalnya, minum. Okey, minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num. Mi dan num dipecahkan. So tak ada maksud. Itu maksudnya bentuk morfem. Sebaliknya, kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu di dan minum. Nampak tak? Okey, untuk pengetahuan anak murid Ustazah, okey, kata terbitan ni ada jenisnya. Ada 4 jenis kata terbitan. Okey, iaitu yang pertama, awalan. Yang kedua, akhiran. Yang ketiga, apitan. Dan yang keempat, sisipan. Okey, hari ini kita masuk terus kepada imbuhan awalan. Imbuhan awalan digunakan untuk mengubah bentuk atau tugas. Terdapat dalam beberapa bentuk. Okey, kita masuk berkenaan dengan apa sebenarnya imbuhan awalan yang ada. Okey, imbuhan awalan terdiri daripada pe, pen, pem, peng dan penge. Okey, kita masuk satu persatu berkenaan dengan imbuhan pe. Imbuhan pe digunakan pada kata dasar bermula dengan huruf L, M, NG, NY dan W. Okey, sekiranya kamu nak letak imbuhan pe ni, anak Ustazah, perlu memastikan awalan perkataan, awalan kata dasar tu mestilah ada huruf L, M, NG, NY dan W. Okey, contohnya pelakon. Nampak tak? Selepas pe tu ada huruf L, betul? So itu adalah awalan
Kata dasar adalah huruf L. So, kita tambah imbuhan pe jadi pelakon. Okey, contoh yang lain, pelari dan penyapu. Okey, seterusnya adalah imbuhan pem. Digunakan pada kata dasar bermula dengan huruf B, F dan P. Okey, contohnya adalah pembunuh, pemfitnah, pemproses dan pembaca. Pastikan ya kata dasar bermula daripada huruf B, F dan P. Barulah kita boleh letak imbuhan pem. Okey, kita terus masuk kepada imbuhan peng. Untuk kata dasar yang bermula dengan huruf G, H, KH, A, E, I, O, U. Okey, contohnya dekat sini, penggali. Okey, penggali tu peng adalah imbuhan, gali. G bermula daripada huruf G. Barulah kita boleh letak imbuhan peng. Serta contoh lain adalah pengganas. Okey, peng adalah imbuhan, ganas. Okey, seterusnya adalah imbuhan penge. Untuk kata dasar suku kata. Satu suku kata. Okey, contohnya di sini, pengebom. Okey, penge tu adalah imbuhan bom. Satu suku kata, bom. Kita boleh letakkan imbuhan penge sekiranya satu suku kata. Okey, contoh yang lain, lap. Lap pun satu suku kata. Pengelap. Okey, seterusnya kita masuk kepada awalan ke. Okey, imbuhan ke digunakan untuk kata yang dijadikan kata bilangan tingkah dan kata bilangan himpunan. Okey, contohnya ketua, kehendak, kekasih, kedua, ke-8, ketiga-tiga, ketujuh-tujuh. Imbuhan yang seterusnya adalah imbuhan ber. Terdiri daripada imbuhan ber dan be. Okey, kita masuk satu dulu. Awalan ber digunakan apabila bertemu dengan semua kata dasar kecuali yang bermula dengan huruf R. Maksudnya kat sini semua kata dasar yang kamu jumpa kecuali huruf R awalnya, jangan kamu letak ber. Kamu cari yang bukan mulanya huruf R. Seterusnya, awalan be digunakan apabila kata dasar bermula dengan huruf R. Yang ni pula, untuk imbuhan be, pastikan kata dasar itu bermula dengan huruf R. Okey, selesai awalan be. Okey, sekarang kita masuk kepada imbuhan awalan men. Okey, terdiri daripada me, men, meng, mem, menge dan memper. Okey, kita masuk imbuhan me. Digunakan untuk menggabungkan kata dasar. Okey, L, M, N, NG, NY, R, Y, W. Okey, kat situ kita kena gabungkan. Okey, pastikan kata dasar awalan tu adalah huruf yang Ustazah nyatakan di situ. Okey, contohnya menari. Okey, me adalah imbuhan dan nari. N. Ada tak huruf N yang Ustazah nyatakan dekat atas? Ada kan? Okey, so itu adalah
menari yang boleh menggunakan imbuhan me. Okey, kita masuk pada imbuhan men untuk kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, J. Contohnya mencaci, mendongak, menjala. Nampak tak? Mencaci C, mendongak D, menjala J. Okey, mendongak ni mendongakkan kepala ke atas. Menjala ni menjala ikan. Okey, tahu ya? Okey, seterusnya imbuhan meng untuk kata dasar yang menggunakan huruf G, GH, H, KH, A, E, I, O, U. Okey, contohnya menggaruk. Okey, meng adalah imbuhan, garu. Ada tak huruf G yang Ustazah nyatakan di atas? Ada kan? Okey, menggaru. Mengikat. Ada tak huruf I? Ada. Okey, seterusnya mengatur. Ada tak huruf A? Ada. So, mana-mana perkataan atau kata dasar yang awalan itu mestilah mempunyai huruf yang Ustazah nyatakan. Seterusnya adalah imbuhan menge untuk kata dasar yang mempunyai satu suku kata. Okey, kita tengok contoh mengenal. Okey, menge tu adalah imbuhan, nal tu adalah satu suku kata. Nal, N-A-L, nal. Itu dipanggil satu suku kata. Mengetuk. Menge tu adalah imbuhan, tok, T-U-K. Tok tu adalah satu suku kata. Dan mengetih, iaitu menge tu adalah imbuhan, teh tu adalah satu suku kata. Mengetih ni maksudnya minum-minum petang. Okey, mengetuk tahu ya, ketuk pintu dan sebagainya. Okey, seterusnya imbuhan memper. Wujud tu maksudnya ada hanya dalam satu bentuk. Contohnya mempercepat, memperoleh, itu sahaja yang boleh menggunakan memper. Memperelok boleh dan sebagainya. Okey, seterusnya imbuhan mem untuk kata dasar yang bermula dengan huruf B. Tengok ya. Membakar. Ustazah menggunakan imbuhan mem untuk kata dasar awalan dia adalah huruf B. Membakar, membasuh, membelah. Okey, selesai imbuhan untuk imbuhan me. So, kita masuk kepada imbuhan D. Imbuhan D ini digunakan untuk membentuk kata kerja pasif dan menukar ayat aktif kepada pasif. Yang ni mesti kamu ingat. Macam mana kita hari itu sudah belajar macam mana nak tukar ayat aktif kepada pasif. Perlu menukar imbuhannya. Okey, contohnya adalah dirakam, dirawat, ditekan, dibunuh dan dimakan. Imbuhan diper adalah imbuhan awalan yang membentuk kata pasif yang wujud dalam satu bentuk. Okey, contohnya dipercepat, diperoleh. Kat situ kita nampak ya, membentuk kata pasif yang wujud dalam satu bentuk je. Maksudnya itu saja bentuknya. Dipercepat, diperoleh dan sebagainya. Okay, seterusnya kita masuk kepada imbuhan ter. Imbuhan ter digunakan untuk menunjukkan pelbagai maksud. Menjadi imbuhan ter jika digabungkan dengan kata dasar yang bermula huruf R dan R yang berikutnya perlu digugurkan, maksudnya perlu dibuang. Okay, kita tengok contoh. Rosak. Okey, Ustazah tandakan warna merah huruf R tu rosak. Betul, huruf R menjadi terosak. Kalau Ustazah tak membuang R, dia akan jadi terrosak. Bukan terosak. Yang betul adalah terosak. Kita perlu membuang R
dan meletakkan imbuhan ter. Barulah jadi terosak, bukan terosak. Ya, kena pastikan ya. Buang R. Jangan ada 2 kali R di situ. Okey, contoh yang lain. Tertikam, terasa, terrakam. Okey, akhir sekali imbuhan. Bagi imbuhan awalan adalah se. Imbuhan se untuk membentuk kata dasar yang memiliki makna antaranya ialah menyatakan satu. Kalau kita tahu dulu hari itu kita belajar berkenaan dengan penjodoh bilangan, kita akan letak se. Se ini menyatakan satu, iaitu selembar, sepotong, sebiji, sebuah dan sebagainya. Itu melambangkan atau menyatakan satu. Okey, yang kedua menyatakan keseluruhan, iaitu kesemuanya. Okey, sekelas, sekampung, okey, sekota. Okey. Dan seterusnya menyatakan sifat. Okey, sifat seperti sepandai, secantik dan sebesar. Okey, pastikan imbuhan se ini untuk menyatakan satu, keseluruhan dan menyatakan sifat juga. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak murid Ustazah yang dapat mendengar dengan penuh perhatian dan Ustazah mengharapkan kamu dapat membuat ulang kaji dan mengingati tentang imbuhan awalan sebelum kita masuk kepada sesi pembelajaran yang lain. Okey, Ustazah mengharapkan kamu dapat menjawab soalan dengan baik. Okey, terima kasih daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.